Satukah ubahan langsung? Kita pergi yang pertama ni. Okey, saya anggap ini soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey. Sakinah, nombor 1 secara langsung ke secara ni? Nombor berapa cikgu? Nombor 1 secara langsung ke secara songsang? Langsung. Secara langsung. Okey. Nombor 1 adalah secara langsung Oh, awak kata ini secara langsung kan? Oh, tidak. Dia adalah secara songsang. Tengok Tengok saya ubah ayat ni. W berubah secara berubah. V kuasa 2 tu apakah maksud dia V kuasa 2? Apakah V kuasa negatif 2 itu? Kalau nak tukar dalam bentuk ni, kita akan dapat 1 per V kuasa 2. Faham tak ni? W berubah ni dia akan dapat 1 per V kuasa 2 sebab V kuasa negatif 2 boleh diubah bila sebab dia kuasa negatif, kalau dia letak di bawah dia akan jadi V kuasa 2. Maka dia adalah secara langsung ke secara songsang? Sekarang. Okey, dia akan jadi yang ini adalah secara songsang. Okey, ini langsung, yang ni dia suruh tanda ubahan langsung. Okey, ini adalah langsung, ini adalah secara songsang. Sebab asalnya perkataan ayat dia ini V kuasa negatif 2 itu dia adalah V kuasa 2. Sama juga kalau apa-apa benda pun kalau dia kata 3 kuasa negatif 2 bermaksud dalam erti kata lain 1 per 3 kuasa 2. Okey, katakanlah dia kata P kuasa negatif 3. Maka dia akan jadi 1 per P kuasa 3. Dia jadi macam tu. Bila dia berada di sebelah bawah saja, automatik dia akan jadi berubah secara songsang. Okey? Sekarang. Oh, ini apa benda ni dia buat? Dia salah buat ni. Okey. Yang nombor 3 adalah berubah secara langsung saja. Ni berubah secara langsung. Okey. Yang ini 15x ini. Oh, ini pun langsung juga. 15. Okey, ini adalah langsung. Okey. Yang ini nombor 6 ni berubah secara langsung ke secara songsang? Langsung ke songsang? Songsang. Dia songsang dengan apa? Okey, tengok berdasarkan ini, awak ada nampak dia ada 2 benda. Awak kena cari siapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu bermaksud dia punya yang ada simbol P, Q, R macam tu. Kita kena tengok. Jadi, kalau berdasarkan yang ini, dia hanya ada Q. Q ni berada dekat mana? Di sebelah atas, maka dia berubah secara langsung. Kita tak payah tengok yang 4 tu. Yang 15 macam dekat sini. Tak perlu tengok. Kita tengok hanya dia punya pemboleh ubah sahaja. Itu maksud dia. Tu. Okey, seterusnya. Cuba tulis dia punya hubungan tersebut. Dia dah bagi ayat. Saya nak awak tulis sekarang di dalam bentuk simbol, dalam bentuk ubahan ni. Tulis di dalam bentuk ubahan. Okey, buat sekarang. Okey, saya sambung balik Bila dia kata Y berubah secara langsung, kita terus pergi dekat soalan yang ni. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X, dia akan dapat Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X, bermaksud X kuasa 2. Awak sepatutnya buat macam ni. Awak tandakan. Okey, seterusnya Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Okey, ini Y, ini punca kuasa 3X, maka dia akan dapat Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. X di sini, dia punca kuasa 3. Itu maksudnya dia punca kuasa 3. Kenapa 3 dia tak nak keluar? Okey, punca kuasa 3 Okey, seterusnya dia kata Y berubah secara langsung dengan X ditambah dengan 10.
bermaksud Y berubah secara langsung dengan X tambah 10. Senang je. Okey, dia kata isi padu V sebuah kubus berubah secara langsung dengan kuasa 3 cc-nya iaitu E. Jadi V berubah secara langsung dengan kuasa 3 cc dia, bermaksud E tersebut yang dikuasa 3 kan. Dia akan jadi macam tu sahaja. Yang ni apa? Semakin bertambah penyertaan P, maka semakin tinggi hasil kutipan amal Q. Oh, ini tak ada apa pun. Bermaksud kalau dia kata semakin bertambah penyertaan P, maka semakin tinggi hasil kutipan amal Q. Bermaksud P berubah secara langsung dengan Q saja. Walaupun awak nampak dia buat ayat tu. Maksudnya P akan berubah secara langsung dengan Q. Macam itulah. Okey. Ini adalah berdasarkan untuk menulis hubungan sahaja dulu. Kalau tak boleh buat hubungan ini, awak tak boleh nak jawab soalan. Okey, next. Baru kita nak menjawab soalan. Okey. Yang ini baru kita cara untuk kita menjawab soalan yang melibatkan hubungan langsung ini. Okey, kita tengok berdasarkan soalan ini. Dia kata M sama dengan 2, N sama dengan yang itulah. Sekejap, saya tukar. Okey, M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Perkara pertama, bila nak buat tukarkan dalam bentuk simbol ubahan, maka dia kata M berubah secara langsung dengan N kuasa 2. M berubah secara langsung dengan kuasa 2N, bermaksud N kuasa 2. Sekarang, apa kita nak buat selepas ini? Okey, apa kita nak buat? Sekarang, kita kena ubah di dalam bentuk ini. M, kita buat M. M ni besar sikit. Okey, kita buat M. Okey, N yang ini kita tukar menjadi sama dengan K. Okey, apa benda saya nak buat ni? N kuasa 2. Apakah sama dengan K ni? K ini adalah suatu perkali apa dia kita panggil perkali untuk menentukan perubahan N tu tadi. Pemala. Okey, suatu pemala. Okey. Seterusnya dekat sini dia kata M sama dengan 64 dan N sama dengan 8. Maka kita ganti nilai M tadi. Kita gantilah nilai M tadi dengan 64. Okey. Kita ganti nilai dia dengan M ini adalah 64 sama dengan K. N tadi berapa? Adalah 8. N tadi adalah 8. Maka 8 kuasa 2. Okey, tengok saya selesaikan. So, kita akan dapat macam ni. 64 sama dengan K di sini, 8 kuasa 2 di bawah. Boleh faham bagaimana saya dapat 8 kuasa 2 ke bawah? Iaitu 8 yang ini saya pindahkan ke sebelah sebab dia darab, maka dekat sini dia jadi bahagilah. Maka K, saya akan dapat nilai K sama dengan 64, 8 kuasa 2 pun 64. Maka K sama dengan 1. Okey, K sama dengan 1. Lah. Saya yang salah. Okey, sekejap. Dia suruh buat apa soalan dia? Ungkapkan M. Okey, betul lah tu. Sebab ayat dia kata ungkapkan M dalam sebutan N. Jika tu. Okey, sekarang bila kita dah dapat K sama dengan 1, kita nak kena buat apa? Ambil balik pernyataan yang ini. Okey, tulis balik. Kita akan jadi M sama dengan K N kuasa 2. Maka dia akan jadi M sama dengan K tadi 1 kan? Maka 1 kita tak perlu tulis. Maka M sama dengan N kuasa 2. Itulah akan jadi. Maka M sama dengan N kuasa 2. Itu adalah kita sebut sebagai
ungkapkan M dalam sebutan N. Ini dia kata ungkapkan M dalam sebutan N. Bermaksud kita tukarkan dia kepada suatu bentuk persamaan. Okey, yang ini kita sebut juga sebagai, nama dia yang ini kita sebut sebagai hubungan. Hubungan N dan M dengan N. Kita sebut juga sebagai persamaan. Okey, ini antara ayat-ayat dia. M, hubungan dia dengan N tu tadi adalah M sama dengan N kuasa 2. Kenapa tadi kita sebut berubah? Berubah ni kita tak tahu dia berubah banyak mana. So, jadi kita kena ganti berdasarkan nilai yang ada. Apa benda pada? Okey, berubah berdasarkan nilai yang ada dekat sini. Bila kita ada berubah yang dekat sini, ada nilai berubah yang ini adalah perubahan yang kita tak pasti lagi macam ni. Yang kita tahu M berubah dengan N kuasa 2. Berubah secara langsung. Berubah banyak mana? Dia berubah bermaksud kalau M dia bermaksud satu koefisien ni dia adalah satu dekat sini. Tetapi satu ni kita tak tulis. Okey, satu ni kita tak tulis. Jadi satu N kuasa 2. Itulah dia berubahnya. Jadi bila kita dah gunakan nilai sama dengan, bermaksud dia dah kadar dia tu dah tetap. Hubungan dia adalah M ni dia sama dengan N kuasa 2. Okey. Jadi nilai dia tu akan ni nanti. Okey. Oh, ini N kuasa 2 . Kita pergi pula kepada soalan yang lain. Dia kata M berubah secara langsung dengan N tolak 4. Okey. Sekarang dia kata ungkapkan M dalam sebutan N jika yang ni dia kata M pula berubah secara langsung dengan N tolak 4. Kita buat balik ayat dia. Kita akan jadi macam ni. M berubah secara langsung dengan N tolak 4. Dia berubah secara langsung dengan N tolak 4. Jadi next step kita kena buat apa? M, tempat yang ini kita tukar, tempat yang ini kita akan tukar jadi sama dengan K. Okey. N tolak 4 kita kena masukkan di dalam kurungan. Kenapa kita kena masukkan ke dalam kurungan? Sebab dia ada satu pemala dekat sebelah. Kalau tak letak dalam kurungan maka K dengan N sajalah, jadi kita letak dalam kurungan. Jadi kita selesaikan dekat sebelah sebab dia kata nilai M sama dengan 64, N sama dengan 8. Maka nilai M ini adalah 64 sama dengan K, N ini tadi adalah 8. So akan jadi 8 tolak 4. Okey, 8 tu saya dapat daripada mana? Ini dengan ini saya dapat daripada mana? Saya dapat daripada sini. Ini dengan ini saya dapat daripada situ nilai dia. Okey. Seterusnya saya nak selesaikan 64 sama dengan saya masukkan dalam okey, tak perlu masuk. Maka kita akan dapat K 8 tolak 4 akan dapat 4. Maka K sama dengan 64, 4 saya pindah ke sini. Okey. K sama dengan 64 bagi 4. 64 bagi 4 apa dia? Saya tak, mana kalkulator saya entah. Berapa 64 bagi 4? 16. 16. Jadi akan dapat K sama dengan 16. Maka next step kita tulis balik yang ini. Kita tulis balik yang ini. Okey, ini tulis balik dekat sini. Okey, kita tulis ya. Maka kita akan dapat M sama dengan dia kata tadi K N tolak 4, tetapi kita kena tulis M sama dengan apakah nilai K? Maka nilai K itu kita gantilah 16, okey, N tolak 4. Maka akan dapat 16 N tolak 4 lah. 16 N tolak 4. Maka inilah nilai yang dia kata ungkapkan M dalam sebutan N. Kan ini M, sebelah sana ada N, maka dapatlah. Okey, adakah kita nak selesaikan macam ni? Boleh diselesaikan lagi. Okey, kalau awak nak selesaikan lagi pun bolehlah. 16N tolak, bolehlah awak masukkan darab ke dalam. Okey? Boleh.
Inilah M berubah secara langsung dengan yang ni berdasarkan soalan. Yang ini diberi P berubah secara langsung dengan Q dan P. Okey, yang ini ni kena faham macam ni ya. Dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Okey, bila dia kata P berubah secara langsung dengan Q, automatik dia ada macam ni. P berubah secara langsung dengan Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Yang ini baru kita buat ayat yang ni. P, Q. Kita baru buat ayat itu. P berubah secara langsung dengan Q. Bila dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q, bermaksud dia nak macam ni. P sama dengan apa benda Q. Dia nak macam tu. Apa benda? Dia nak, tak nak dalam bentuk ubahan lagi dah. Dia nak dalam bentuk yang ada sama dengan. Jadi kita akan ubah macam ni. P sama dengan KQ. Jadi next step ambil nilai berapa P, berapa Q ini. Next step kita ambil berapa nilai P, berapa nilai Q tadi. Okey, jadi P dekat atas adalah 36 sama dengan K, Q adalah 12. Di mana saya dapat nilai ini? Ini dia. Saya dapat ini. 12, 12. Saya ganti dekat situ benda yang tu. Okay, saya dapat dekat situ. So saya akan dapat K sama dengan 36 bahagi 12. Maka saya dapat K sama dengan 36 bahagi 12, 3. Maka next step tulis balik. P sama dengan KQ, maka P sama dengan 3Q. Maka inilah yang dimaksudkan ungkapkan P dalam sebutan Q. Tadi kan saya kata apakah maksud yang ini? Ini maksud dia, ini kan boleh perkataan ungkapkan. Saya dah bagi dah ayat tadi, persamaan. Hubungan. Ini adalah antara keyword-keyword dia. Hubungan, ungkapkan. Persamaan hubungan. Dia ada lagi beberapa term yang dia akan pakai tapi maksud dia adalah inilah. Dia nak apa dia? P sama dengan 3Q. Awak tak boleh bagi lagi dalam P berubah ni. Dia tak boleh. Dia kena dalam bentuk P sama dengan apa benda. Okey, jadi dah dapat untuk A. Sekarang dia kata nilai P apabila Q sama dengan 18. Sekarang baru kita nak selesaikan soalan. Kita ambil P sama dengan 3Q. Dia kata ungkap nilai P apabila Q sama dengan 13. Senang je lah. P sama dengan 3 tempat Q ganti saja dengan 18. Maka P sama dengan berapa? 18 kali 3? 54. Maka P sama dengan 54. Itu sahaja. Okey. Seterusnya yang ni dia kata nilai Q apabila P sama dengan 300. Kita nak buat macam mana? Okey. Ambil balik yang ini. Sebab ini persamaan dia. Yang ini pun sama. Kita ambil balik persamaan yang tu kan. Maka kita selesaikan sama juga. Tulis balik persamaan yang kita dapat dalam dalam soalan yang A tadi. So P sama dengan 3Q. Maka yang dia bagi adalah nilai Q apabila P sama dengan 300. Jadi nilai P ini kita gantikan 300 sama dengan 3Q. Jadi kita akan dapat 300 bahagi 3 sama dengan Q. So Q saya tukar balik. Q sama dengan Q sama dengan 100. Betul? Q sama dengan 100. Dah dapat nilai.